Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wala tu'assir, Allahumma rabbi tammim bil khair. Amma kita kesambung kembali bicara pengajian kita pada malam ini di dalam bicara kita Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita sambung pada malam ini muka surat berapa? Surat 21, fasal yang kedua. Betul? Baik. Pada malam ni kita masuk pada fasal ataupun uraian ataupun ceraian yang kedua. Yang kedua ni, kedua daripada anggota yang 7, yakni pada menyatakan telinga. Sebelum daripada ni kita masuk dalam bicara mata, ainun. Amalan ni masuk dalam bicara telinga. Bahasa Arab panggil apa telinga? Uzunun. Jadi ada orang yang belajar bahasa Arab lah. Baik. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua pada menyatakan ataupun pada menjelaskan telinga. Ketahui olehmu ya talib, wahai sekalian orang-orang yang menuntut ilmu, bahawasanya telinga itu menjadikan dia telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Faedah ni manfaat ataupun kegunaan yang bangsa dunia, atas dunia boleh guna pakai, dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, dan juga dengan telinga dapat manfaat untuk akhirat. Apa dia? Maka setengah daripada segala faedahnya. Banyak faedah telinga ni, tapi dia sebut setengah daripada yang banyak-banyak. Kalau nak sebut belaka, tak muat kita. Ni nak sebut baru 4 telinga, ada lagi 4 lain nak sebut. Jadi dia kata sebut setengah daripada dia bersedap-sedap dengan yang didengar, dapat keseronokan mendengar perkataan. Dengan apa tu? Dengan telinga. Kalau Allah Ta'ala tak bagi nikmat pendengaran kepada kita, payah. Mata ada, tengok. Tangan, kaki ada, okey. Mulut ada, boleh makan, kecap, okey. Tapi telinga tak dengar, payah juga. Jadi bila tak dengar, kita bercakap, dia tak boleh faham. Pasal apa? Sebab dia tak dengar. Nak faham tu dengar, terpaksa kena guna, orang panggil instrumen ataupun kita kata medium yang lain. Barangkali yang telinga tak dengar ni, walaupun telinga ada tapi pendengaran tak ada, barangkali dia boleh faham menggunakan bahasa isyarat. Macam dalam cerita Ustaz Don tu, 30 minit tu. Ustaz Don duk ceramah, ada hak bahagian kecil, yang bahagian angkat tangan gini. Last sekali gini. Satu Malaysia maksud dia. Melawat itu saya pergi ceramah satu tempat di sekolah. Kebetulan hari itu ceramah Ma'al Hijrah. Dalam majlis ceramah saya ni ada student OKU. OKU rupa-rupanya telinga tak dengar. Jadi patut masa kita ceramah, kebetulan kita bila ceramah, masuk ceramah di sekolah, kita tak ceramah macam ni lah. Sebab pada pelajar-pelajar saya bentang slide
kemudian saya selit dengan video-video, sebab dari sudut penyampaian kita pada orang panggil peringkat umur yang padan lah dengan dia orang. Kalau saya ceramah macam ni memang tak faham lah. Sebab macam ni sesuai di majlis, di surau bagaimana gitu. Baik, jadi masa kita duduk ceramah tu ada seorang bahagian guru isyarat. Rupa-rupa yang tu cikgu dia. Bila habis ceramah, pergi minum, pergi makan, dia bagi tahu kata dialah yang menjadi tenaga pengajar dan dia salah seorang yang pakar dalam bab bahasa isyarat. Dan dia pun bagi tahu saya, dia kata, "Ustaz, tengok dalam rancangan 30 minit Ustaz dah. Kan masa mula-mula terbit tu tak ada lagi. Kemudian sekarang ni baru ada. Dan yang dia sebut tu yang jadi tukang bahasa isyarat tu sebenarnya orang yang pakar dalam bab bahasa isyarat. Dan dia sebenarnya bukan pekak pun. Dia okey. Dia belajar bab isyarat ni. Gaji besar lah. Dan bahagian tukang isyarat terjemuh gitu. Betul. Jadi nak sebut apa? Nak sebut manusia yang Allah Ta'ala bagi nikmat pendengaran, setengah daripada faedah dunia bersedap-sedap dengan yang kita dengar, dan menyampaikan ia yang didengar kepada memahamkan segala perkataan yang didengar, boleh faham, dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat. Kalau tadi bangsa dunia dengan ada telinga, ada keseronokan, kesedapan mendengar sesuatu, maka faedah akhirat mendengar ia seseorang akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ni kita tak baca sendiri, kita hanya dengar orang lain baca, boleh pahala. Tak, dengar orang baca sahaja bagi tumpuan ketika orang membaca Quran boleh pahala. Setiap satu huruf dapat satu pahala. Tapi kalau kita baca sendiri, setiap satu huruf berapa pahala? 10. Nabi sebut, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30. Tak, bayangkanlah kalau baca dalam rakaat solat dan baca surah Baqarah, besar tak pahala? Besar pahala. Tapi hak jadi masalah, tok imam kat depan akan dimaki oleh jemaah kat belakang. Pasal dia kata, apa kerja dah baca surah panjang, dia kata. Berdepan dengan jemaah makmum yang tak berapa faham ni payah juga. Dia memanglah ada waktu solat yang bacaan dia pendek, umpamanya maghrib. Tak, pasal waktu maghrib pun tak panjang. Tak, jadi maghrib ni baca ayat pendek, ayat biasa. Tapi kalau semayang subuh, tak boleh baca sebagaimana baca ketika dalam semayang maghrib. Walaupun dari sudut fiqh solat tu sah, tetapi dari sudut dari sudut mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada semayang subuh yang 2 rakaat baca ayat tu panjang sikit. Pamu ambil surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim sampai akhir. Tak boleh potong 2 ataupun rakaat pertama habis surah tu, rakaat kedua ambil la uqsimu bihadzal balad. Tapi kalau ambil maghrib dah 2 surah tu jadi lain pula pada asas semayang. Tak, itu tanggungjawab imam. Maka imam ni adalah orang yang reti, orang yang faham bagaimana keadaan untuk menjadi imam. Contoh, ada 2 keadaan bagi imam. Sunat bagi imam tu memanjangkan pada ketika duduk pada 2 keadaan ni. Jikalau masa dia duduk dalam 2 keadaan ni, dia mendengar kat belakang daripada telinga ni, dengar ni, nak dengar orang suruh serah, faham tak ayah-ayah? Faham tak? Masa kata bunyi macam ada orang dia tengah basuh kaki ke, orang tengah berjalan nak masuk dalam saf. Ketika pertama adalah ketika rokok. Dan sunat dipanjangkan sikit. Pasal apa? Kerana memberi peluang yang belakang, yang kita dengar duduk setengah tu, biar dia masuk, dia takbir, dia sepak rokok bersama dengan kita, maka dia dikira dapat rakaat. Bagi imam sunat memanjangkan. Tak apa kalau panjang lama sikit pun, kerana rokok ni termasuk dalam rukun pendek ataupun rukun panjang.
Fazli, rokok panjang ke rokok pendek? Confuse. Rukuk panjang. Jadi rukuk panjang nak panjang tak apa. Yang tak boleh dipanjangkan adalah pada ketika rukun pendek. Ada berapa rukun pendek dalam semayang? Siapa boleh jawab? Kita kongsi hari ni. Akak-akak kat belakang. Rukun pendek dalam semayang. Ada berapa tempat? Yang pertama ketika saya pun tak tahu juga. Yang pertama ketika iktidal, bangkit daripada rakaat. Iktidal tu rukuk pendek. Jadi masa iktidal tak boleh memanjangkan iktidal. Ulama bagi tahu dalam kitab fiqh tak boleh panjang lebih daripada mana? Tak boleh memanjangkan iktidal melebihi daripada kadar bacaan Fatihah ketika qiyam. Kita baca Fatihah berapa lama agak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir. Kurang lebih seminit. Maka iktidal tak boleh panjang daripada baca Fatihah. Satu. Yang kedua, rukuk pendek dalam semayang adalah duduk antara dua sujud. Maka duduk antara dua sujud pula tak boleh panjang lebih daripada kadar mana? Kadar bacaan tahiyat akhir yang wajib. Hak kita baca tahiyat akhir ni campur yang wajib, campur yang sunat. Bacaan yang wajib setakat mana? Kena belajar dalam kitab fiqh lah. Ada mengaji kitab bab solat dia. Cuma tak sampai lagi bab tahiyat akhir. Nanti sampai dah panjang umur je. Tak. Yang kita nak baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, campur dah dengan yang sunat. Yang wajibnya saya baca sekali je. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak wajib. Wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir adalah sunat ab'ad. Sama ada tinggal sengaja tak sengaja, sunat sujud sahwi lepas daripada itu. Jadi kata bacaan tu lama mana? Maka tak boleh duduk antara dua sujud lebih daripada kadar bacaan tahiyat akhir yang wajib, kata ulama fiqh. Baik, tak apalah. Yang kita bincang sebut tentang bab telinga, bukan masuk dalam bab fiqh. Tapi nak sebut masa rakaat, rakaat tu termasuk dalam rukun yang panjang. Jadi boleh dipanjangkan, tak ada masalah. Jadi imam bukan sekadar rukun yang panjang tu dia boleh panjang, tapi saat ketika bila dia dengar macam kat belakang ni ada orang nak ikut sembahyang, maka sunat dia panjangkan sikit. Dia tunggu lama sikit lagi sunat. Satu. Tempat yang kedua adalah pada tahiyat akhir. Masa duduk tahiyat akhir, kita baca innaka hamidum majid. Dengar orang basuh kaki kat belakang. Dan sunat kita panjangkan. Sama ada kita nak tunggu tak nak baca, ataupun kita nak baca, sambunglah baca dengan doa-doa yang kita dah ajar tu. Dalam kitab-kitab mereka sebut Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana sampai akhir. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr. Fitnatil qabr wa fitnatihi wa min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar sampai fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masihid dajjal. Yang muqallib hak dengar orang duk basuh kaki tu tiba-tiba senyap, bermaksud kita dengar Allah, dia pun boleh ikut kita. Kita buat assalamualaikum, dia pun bangkit sambung lagi. Memberi peluang supaya orang sempat berjemaah. Tapi nak sebutnya kalau setengah daripada makmum yang tak faham, dia maki pula imam. Padahal imam betul dah apa semua sekali. Sebab itulah tugas paling berat adalah tugas imam. Salah seorang sahabat Nabi, dia menjadi imam solat. Ketika dia menjadi imam solat, datang perasaan yang kata dia ni macam riak, macam sedikit bermegah.
Tak, dia kata lepas daripada ni aku tak nak jadi imam solat pada orang dah, aku nak jadi makmum je. Kemudian menyedari juga yang amanah imam tu tanggung terlalu besar, pasal makmum semua kat bawah, di bawah tanggungjawab imam. Baik, tak apalah nak bincang sebut kat sini, kata mendengar Quran boleh pahala, baca sendiri lagi boleh pahala, dalam keadaan tidak berwuduk dengan berwuduk lagi baik berwuduk, dalam solat, luar solat lebih baik dalam solat. Tak, mata solat kata ulama, kalau kita nak beramal baca ayat yang panjang, kita amal sendiri dalam solat sunat. Baca ayat Quran panjang sikit. Tak hafal ustaz, dalam sembahyang sunat boleh pegang Quran kat kecil tu. Kan ada kan Quran kecil? Tak pegang. Tak, kita baca lepas pada Fatihah kita baca. Tak, nak baca surah apa? Hari ni nak baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Mim ma'i sampai akhir. Baru kita buat Allahu Akbar. Rakaat kedua baca surah At-Talaq, surah At-Taghabun sebagainya. Beramal dengan bacaan yang panjang sikit, tak ada masalah. Baik. Kemudian disebut dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar orang baca hadis Nabi pun boleh pahala. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, dengan ilmu nasihat agama, wasiat kematian, rahsia yang Allah Ta'ala limpah kepada manusia. Macam kita duduk melazimi dengan kuliah, dengan tazkirah. Dengar guna apa? Guna telinga. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat pendengaran, maka boleh hadir, dapat pahala lah hadir, tapi tidak dapat nikmat mendengar dan memahami apa yang ustaz sebut. Dia nampak orang lain tergelak, dia pun tergelak juga, padahal dia tak faham pun dah. Tapi nak kata kalau orang yang faham, dia boleh jelas apa yang disampaikan. Baik. Dan kerana banyak ini segala faedah, banyaknya manfaat, adalah pendengar itu lebih afdal. Maka nikmat telinga ni lebih utama daripada penglihat, daripada nikmat mata. Tak, kalau compare besar belaka ni, nikmat mata pun besar, nikmat telinga pun besar. Tapi kalau compare dua ni, nikmat telinga dengan mata, lebih besar nikmat telinga. Tak, kalau mata tak melihat, telinga mendengar, walaupun susah tapi okey lagi. Tak, orang cakap apa faham itu ini. Tapi kalau contoh mata boleh lihat tapi telinga tak dengar, masalah sikit. Tak, kalau mata tak boleh lihat dan telinga tak boleh dengar, gabung dua ni, maka gugur taklif syarak kepada orang ni. Tidak dinamakan dia sebagai mukallaf, maka tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib mengaji, tak wajib zakat, tak wajib umrah. Dia ni syurga free. Kalau lahir-lahir itu telinga tak dengar, mata tak nampak. Pasal kita nak ajar, tunjuk cara dia tak boleh lihat, dan kita nak bertepik meraung menguap, dia pun tak dengar. Tapi kalau salah satu ustaz, wajib. Tak, telinga tak dengar, mata lihat, wajib. Wajib macam mana? Quran sebut fattaqullaha mastata'tu. Takwalah kamu pada Allah semampu kamu. Maka telinga tak dengar, mata lihat, maka boleh diajar dengan cara semayang takbir. Letak gini, pas kita tunjuk cara rokok, maka dia buat sekadar kemampuan yang dia ada. Ayat lain pula sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga mata buta, telinga dengar, wajib juga tak gugur taklif syarak. Yang kata gugur berhimpun antara antara buta dan juga pekak. Tahulah bab ukur syarak kan? Kita pekak tidak, buta pun tidak, maka tertanggung hukum syarak. Tak, nak tak buta, nak pekak. Kalau buta pekak tak wajib semayang dengan kita. Ada hamba Allah, dia bagi tahu, dia kata dia boring semayang hari-hari. 5 waktu, padahal tak banyak pun. Dia tanggungjawab tugas orang beriman ni 5 waktu sehari semalam. Malah macam mana tak boleh kurang,
dan rajin macam mana tak boleh lebih. Itu formula dia. Malah macam mana tak boleh kurang selagi mana akal berfungsi. Bab cara kedudukan macam mana tu baru bincang lain pula. Saya tengok tadi ada sebahagian duduk atas kursi. Sebahagian apa seorang kata tu haji kita semai atas kursi dah. Pasal apa? Pasal tidak berkemampuan nak berdiri. Tapi kalau boleh berdiri, masa qiyam takbir wajib kena berdiri. Kemudian barulah bila dia tak larat rasa hiayan, dia boleh duduk. Tapi kalau dia boleh berdiri dan tidak pening gapo gitu gini, cuma nak sujud je tak boleh, maka dia kena berdiri, rokok macam biasa, tidak macam biasa, cuma masa sujud duduk atas kerusi. Dia ada tahap-tahap dia pula. Kena belajarlah cara duduk semalam atas kursi macam mana. Kalau bukan duduk atas kursi, duduk terlantar atas katil mengiring barang apa itu ini, kena belajarlah guna isyarat apa itu ini. Tapi nak sebut malah macam mana tak boleh kurang. Rajin macam mana sekalipun warak janggut panjang sampai pusat. Allah, warak dia sembahyang tak boleh lebih daripada 5. Lebih bid'ah. Rajin ya ustaz, malam ni kita nak sembahyang maghrib 5 rakaat. Bid'ah orang ni. Tangkap ikat kat tiapi, jetik telinga seorang satu. Pasal apa? Pasal bid'ah, bawa benda mengaruh. Saya ceramah satu tempat. Ada seorang hamba Allah ni lepas habis ceramah dekat masjid Kemesahat. Kemesahat bawah tu kan depan tu. Ikutlah mana pun. Kemesahat. Dan Masjid Al-Iman. Dulu surat makan untuk kuliah untuk muslimat je. Saya kuliah kat sana, kuliah duha. Setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 9 sampai pukul 10. Guna kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Jadi